فسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ikhwan, ini ayat daripada surah Taubah ayat yang ke-24. Ayat ini kita cuba jadikan sebagai kuliah ilmu kita malam ini. Ayat ini kita cuba jadikan sebagai majlis ta'lim kita malam ini. Dalam ayat ini Allah katakan, ikhwan, katakan kalau sekiranya bapa-bapa kamu, kalau sekiranya anak-anak kamu, kalau sekiranya saudara-mara kamu, kalau sekiranya pasangan-pasangan hidup kamu, kalau sekiranya keluarga kamu, kalau sekiranya harta benda yang kamu usahakan, harta benda kamu yang kamu usahakan, kalau sekiranya perniagaan yang kamu hidupkan, perniagaan itu yang kamu begitu cemas kalau berniaga itu mengalami kerugian, kalau sekiranya masakin, rumah-rumah kediaman kamu, tardawna, yang sangat kamu sukai, yang sangat kamu redai rumah itu, kalau sekiranya semua ini, kata Allah, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, lebih kamu tunjuk tanda-tanda kecintaan, minallahi wa rasulih, lebih kamu tunjuk kecintaan terhadap benda tadi daripada kamu tunjuk kecintaan kamu kepada Allah dan Rasul. Kalau benda-benda tadi ni, ikhwan, Allah start dengan bapa kamu. Ialah siapa yang hidup ni tak ada mak bapa. Sebelum kita ada harta, kita ada segala-gala, kita ada mak dan kita ada bapa. Jadi penggunaan bapa di sini merangkumi mak. Inilah harta yang pertama. Kalau mana ada orang beranak-beranak terus ada harta 2.4 juta, ini bayi ajaib. Orang beranak dalam keadaan apa tak ada, keluar dengan uri, keluar dengan tali pusat, tak ada. Tapi dia akan ada mak, akan ada bapa. Sekurang-kurangnya dia akan ada mak. Kalau dia lahir awal, kahwin kemudian beranak awal, dia ada mak saja. Tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, insan dia akan sayang keluarga dia, mak dia, bapa dia akan sayang. Daripada keluarga kecil dia akan sayang. Cuma bila dia besar, dia kenal dunia, mungkin kehidupan dunia ini menyebabkan terhakir kasih sayang daripada mak bapa. Tapi dia lahir dengan dia sayang mak dan dia sayang bapa. Nama yang awal kita panggil, bagi nama mak kita, mama, ibu, mak, bapa, ayah, abah. Ini namanya awal. Inilah nama, inilah sebutan yang paling menggembirakan mak dan bapa. Bila anak dia yang kecil boleh start panggil nama dia, cukup gembira. Tak ada mak bapa yang duka cita bila anak boleh cakap panggil mama, ke maka ubat dia nombor doktor. Tengok anak saya dah start panggil nama saya bimbang. Ini mak bapa ada masalah. Katalah sekiranya, kalau sekiranya, jadi tak tahulah. Allah kata qul in kana, kalau sekiranya, qul in kana, kalimat in itu kalau sekiranya benda ni jadi tak tahulah, masing-masing orang hidup lah. Kalau sekiranya mak bapak kamu yang tentu dah berjasa dalam hidup kamu kasih abna'ukum, kepada mak bapak pula anak-anak kamu. Tadi kepada anak-anak tuju mak bapak, kepada mak bapak dituju anak-anak. Kalau anak-anak kamu kasihi, saudara-mara kamu kasihi, pasangan hidup kamu, isteri kamu, suami kamu kasihi, ashiratukum, adik-beradik kita kasihi, amwalun ikhtaraftumuha, harta
kita takut dia binasa, takut dia rosak, kita kasih. Tijarah, bisnes yang takhshawna kasadaha, sangat takut kalau bisnes itu jatuh ke bawah. Wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah yang kamu begitu seronok tengok rumah besar, ada aircon, ada bilik, ada ruang tamu, ada dapurnya luar, ada parking kereta, ada taman, ada pagar, cantik rumah yang kamu reda. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semua lebih kamu kasihi, lebih kamu tunjuk kasih daripada kamu mengasihi Allah dan Rasul. Tengok ikhwan, apa yang sedang Allah angkat, bukan larangan kasih, tidak dilarang kita kasih. Mana boleh hidup ada rumah tapi tak kasih rumah, habis nak sapu macam mana? Habis nak maintain rumah ke mana? Siling sampai terkeluar lah. Kata awak tak buka siling, saya bukan kasih sangat orang. Jangan buat. Duduk rumah welfare, sewa semua hidup, kasih kita. Bukan larangan kasih, tidak. Cuma Allah katakan kalau kesemua itu ahabba ilaikum, lebih kamu tunjukkan kecintaan, lebih kamu pamerkan kecintaan, kamu pamerkan cinta kamu lebih pada bapa kamu pamerkan cinta kamu kepada anak kamu tunjuk cinta kamu kepada keluarga kamu, kepada pasangan hidup, kepada adik-beradik, kepada harta, kepada bisnes, kepada rumah. Semua ini, semuanya kamu pamerkan kasih sayang. Tapi kepada Allah dan Rasul tak nampak kasih sayang itu dipamerkan. Kalau ini berlaku, kata Allah, kalau ini berlaku, tak mau tunjuk langsung kasih kepada Allah, tak mau tunjuk langsung kasih kepada Rasul. Siapa yang hidup dalam dunia ni, ikhwan, tidak percaya Allah itu wujud? Yang tak sembahyang, yang tak puasa, yang banyak jenayah dalam hidup. Awak-awak apa? Saya orang Islam. Percaya Tuhan ada? Dia kata kat kita, hang gila. Hidup dia penuh dengan kriminal, jenayah. Kita kata, apa percaya Tuhan ada? Dia tanya kat kita, hang gila. Hang gila tanya soalan ni. Dia kata, hang lah yang gila. Kalau hang percaya Tuhan ada, awak tak salat. Dia adalah jawapan dia. Awak sah solat baik ke? Nak sah solat dia orang baik. Kalau tak sembahyang, aku bukan beriman. Iman ada di sini. Iman ada di sini. Manusia sangat mencintai kehidupan dan tidak dilarang. Manusia ada nafsu untuk mencintai dunia. Allah yang bagi nafsu itu. Allah cipta manusia, Allah campak nafsu pada manusia. Allah cipta manusia, Allah campak akal pada manusia. Tidak salah itu. Tapi isunya Allah angkat di sini yang ialah ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Mana dia tanda cinta kamu kepada Allah dan Rasul? Mana dia tanda-tanda iman di lidah, iman di hati, iman pada perbuatan. Tanda kamu cinta rumah, kamu tunjuk dah. Tak payah tanya, kamu tunjuk dah. Kamu pasang dapur, pasang wazir, siling tukang, kipas tak boleh berambut sikit cuci, aircon servis. Kamu tunjuk dah. Kamu sayang pada adik-beradik, kamu tunjuk dah. Kita batal kamu janji dengan orang kerana nak pergi kenuri rumah adik-beradik. Batal. Kuliah maghrib pun batal. Kata malam ni ada pini yang menyaman, dia pergi kat dalam makan kenuri. Batal. Pamerlah. Semua orang tak payah bukti. Kamu cinta kepada anak-anak kamu, kamu telah buktikan kamu cinta kepada anak-anak kamu. Semuanya telah kamu buktikan. Maka sekarang Allah bertanya, mana bukti kamu cinta Allah? Sampai pada peringkat kata Allah, wa jihadin fi sabilillah. Kamu tidak mau ambil sebarang risiko untuk mengasihi Allah. Kita dah ambil dah risiko. Risiko sayang pada rumah, kita membesar rumah. Mai bandaraya mai. Kalau jaga tanah mai. Kita kata tanah saya, rumah saya punya sudah. Dia kata I see you in court. Saya kata ada aku peduli. Ambil lawyer, kawan. Tunjuk dah. Kita ambil risiko. Kita
Kita sayang kepada bapa kita, kita ambil risiko. Kita ambil mak kita, bapa kita, letak rumah kita, kita dulu. Kita berkelahi sikit dengan bini, berkelahi sikit dengan laki, ambil risiko. Laki kata, mak anak jaga ambil tak rumah welfare. Dengan rumah welfare sekali. Kita ambil risiko. Abang, dia mak saya, abang, dia pak saya, dia belah saya dengan tapak kaki besar buah jari. Bila saya dah besar, dia uzur, abang nak suruh saya hantar di sana, tak. Abang pun saya sayang, mak pun saya sayang. Saya jaga mak, saya jaga abang, saya jaga anak-anak. Risiko kena marah kita ambil. Tapi risiko beriman kepada Allah dan Rasul tak mahu. Berjihad, dalam ayat ini Allah angkat perkataan wa jihadin fi sabilih. Jihad pada zaman hari itu ikhwan adalah kemuncak risiko, kemuncak. Bukan kena maki, bukan kena pulau, tapi pedang yang tajam akan diletak di badan manusia. Risiko yang paling tinggi beriman pada Allah dan Rasul ialah berjihad di jalan. Allah kata kalau sekiranya hal itu semua kamu kasih, lebih kamu kasih daripada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalannya, Allah kata is okay, is okay. Fatarabbasu, kamu buat keputusan, Allah pun buat keputusan. Kamu bertekad, kamu telah titik nawaitu kamu, maka Allah memberi keputusan kepada kamu. Fatarabbasu, ada keputusan daripada Allah. Hatta ya'ti Allah. Nanti Allah akan datangkan dalam kehidupan kamu apa keputusan. Hatta sehinggalah ya'ti Allah bi amri. Allah akan datangkan urusan kepada kita. Setelah kita beri urusan kita pada Allah, Tuhan akan datang. Ikhwatul iman, kata Allah, wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Allah kata sesungguhnya Allah tidak mencintai, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Menarik ayat ini, Allah tidak memberi petunjuk. Allah tak bagi petunjuk kepada orang yang tunjuk sayang pada mak bapak, tunjuk sayang kepada anak-anak, tunjuk sayang kepada keluarga, tunjuk sayang kepada adik-beradik, tunjuk sayang kepada anak isteri, tunjuk sayang kepada pasangan hidup, tunjuk sayang pada harta, tunjuk sayang pada bisnes, tunjuk sayang pada kehidupan ini. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang telah tunjuk kasih sayang pada benda ini tapi menyembunyikan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Allah tidak akan beri. Ini adalah ayat yang kita pakai ikhwan untuk kita jadikan majlis taklim kepada kita. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Ada syarat. Boleh syarat. Tak boleh syarat. Dan gelap bagus syarat jangan. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Hub, perkataan hub hadir dan hub bermakna izhar al-mahbub, menunjukkan kecintaan pada mahbub, pada benda yang kita cinta. Itu hub. Allah sebut dalam ayat ini. Antum pun tahu ayat ini saya baca. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sekiranya ayat ini sama. Kalau sekiranya kamu ingin menunjukkan kecintaan kamu kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Ataupun kita boleh pakai terjemahan, benarkah kamu ingin menunjukkan cinta kamu pada Allah? Sekiranya kamu ingin benar-benar menunjukkan cinta kamu kepada Allah, kalau kamu nak tunjukkan kamu cinta kepada Allah, maka Allah ajak bagaimana nak tunjuk. Allah kata fattabi'uni, tunjuklah cinta kamu kepada Allah dengan kamu mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat ikhwan, Al-Quran ini sangat dahsyat. Sebab itu Quran turun kepada orang Arab. Orang Arab tahu. Orang Arab bukan cakap Jawa, mereka cakap Arab. Mereka tahu sila-bila ayat-ayat bahasa Arab, bukan bahasa yang tak boleh difaham, bahasa yang boleh dimengerti. Terkejut mereka, terpesona mereka, terpukul mereka. Tak mungkin Muhammad duduk menafak, tak mungkin.
kualiti bahasanya, kualiti suku katanya, kualiti ayat itu menjadi satu jumlah ayat yang begitu hebat. Tak mungkin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Masa ayat itu turun, ada munafikin, ada para sahabat, ada ahlul kitab. Maka dituju ayat ini. Munafikin menyatakan cinta pada Nabi, ahlul kitab menyatakan cinta pada Nabi, sahabat-sahabat tentulah. Maka Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Semua ini nak menunjukkan cinta kepada Allah. Allah mengetahui. Sama ikhwan dengan dunia hari ini kan. Semua orang ingin menunjukkan cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Semua orang. Apa pun dalam dunia ini punya aliran. Imam Ahlus Sunnah, Imam Syiah, Imam Murji'ah. Ini antum tengok orang Syiah. Mereka pergi ke Karbala. Mereka jadikan 10 Muharram sebagai peristiwa Karbala. Untuk apa itu? Untuk seluruh dunia melihat mereka? Tidak. Mereka nak menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul. Bukan mereka mencari perhatian. Saya tak biar besi buku ibadat. Kalau disebut kepada dunia, orang kata gila. Apa? Tapi dia buat itu kenapa? Kerana dia mencintai orang yang dia merasakan orang itu dicintai oleh Allah. Dan dia nak merebut cinta daripada Allah. Benar ayat ini, begitu umum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Benarkah kamu nak menunjukkan kecintaan kamu pada Allah? Kita membina rumah tangga, kita ada keluarga, kita ada anak, sebuah masyarakat Muslim, sebuah negara, ada rakyat, ada pemimpin. Kita masing-masing nak menunjukkan kecintaan kepada Allah. Orang tua berjuang melawan penjajah daripada tanah Melayu. Untuk apa? Untuk apa? Hampir 500 tahun tanah Melayu bersih ganti penjajah. Hampir 500 tahun ini boleh rujuk dalam buku teks sekian. Buku Sahih Bukhari, buku teks sekian. Hampir 500 tahun. Nama Tuk Janggut, Tuk Kupalo, Abdul Rahman Limbong, semua nama yang hebat. Kenapa mereka biar dada mereka ditembusi oleh peluru-peluru daripada penjajah? Mereka akan sebut kerana negara, agama dan bangsa. Betul? Kakak Sidung saya menambil sejarah. Iya. Kerana anak mereka ini tidak didaya, nak pastikan negara ini ada bentuk kita sendiri, nak pastikan agama di sini tidak berubah. Datang penjajah, dia akan ubah agama dan dia akan ubah identiti bangsa dan dia akan kau kekayaan daripada negara ini. Mereka mati. Kita dapatkan mereka. Bila kita dah merdeka, ikhwan, Islam dikabarkan sebagai agama persekutuan. Kenapa Islam dikabarkan menjadi agama persekutuan? Kenapa? Kita letak semua agama sebagai agama rasmi baikkah atau letak Islam saja baik? Untuk jaga perpaduan. Yang mana lebih baik? Semua agama tak kelai. Semua agama adalah agama rasmi. Itu lagi baik. Islam pun tak tinggi, agama lain pun tak rendah. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi dah Islam agama rasmi. Kenapa? Supaya negara ini boleh mengamalkan Islam. Bangsa Melayu tidak hilang identiti bangsanya dan agamanya, dan negara ini boleh sikit demi sikit kembali kepada Allah. Semua yang Allah buat kerana Allah. Betul? Betul. Ayat ini beritahu kepada kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Ini ada syarat. Ada syarat. Syarat setiap dakwaan itu diterima atau ditolak. Ayat ini menjawab. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Benarkah kamu ini orang yang mencintai Allah dan sedang menunjukkan tanda-tanda kecintaan kepada Allah? Kalau benar, Allah kata dengarlah alam ini. Fattabi'uni, ikutlah. Apa yang ada pada Muhammad, ikut. Bagaimana perjuangannya, bagaimana dia berperang, bagaimana dia membangunkan negara, bagaimana
bagaimana fiknya, bagaimana daulatnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana hubungan ukhuwahnya. Allah kata fattabi'u, contoh Muhammad. Apa akan jadi? Yuhibbukumullah. Ada natijah. Nanti Allah tertunjuk. Tadi kamu berbuat untuk menunjukkan cinta kepada Allah, kamu ikut Muhammad, yuhibbukumullah. Sekarang ini sampai giliran Allah pula menunjukkan tanda dia mencintai kamu. Ya Allah, mencintai satu-satu orang itu nikmat, tapi mendapat rasa cinta lebih nikmat. Kita zaman kita dulu kan, kita mengorak bini kita dulu, Pak Minah mengorak bini kita dulu. Boleh sorak hantar, sorak tu buat macam kapal Bali begitu dia. Kita boleh sayang dia, itu satu nikmat. Dia sayang tak sayang, kita tak tahu ni. Itu dia punya kesalahan. Tapi kita hanya boleh sayang dia, satu nikmat. Kita sayang orang kata aku jatuh hati kawan. Jatuh hati. Hati dia jatuh dia kata. Jatuh hati. Makan pun boleh tengok naik motor, tengok rumah dia pun kiamat. Okey lah. Tapi nikmat beratus kali ganda bila dia balas sorak kita, dia kata dia pun sayang kat kita. Allah, orang makan nasi kita makan rumput. Terlupa kita dia rumput, asal macam duk menyijak dengan asam pedas, asal duk menyijak dengan asam pedas baca pula. Habis rumput kita tak payah mesin, kita makan. Kenapa begitu? Jadi kerana apabila mendapat balasan cinta daripada orang yang kita cinta, cukup nikmat. Pasal itu kita benci orang, satu azab dalam hidup. Tapi apabila orang yang kita benci membalas benci kita, beratus azab dalam hidup kita. Kita benci satu orang, satu azab dalam hidup. Tapi bila orang yang kita benci, dia balas balik benci kita, hidup satu azab. Ya, nikmat kemudian kita dapat. Allah membalas cinta kita. Tak ada istimewa kita cinta. Daripada kita tak ada apa yang istimewa, tapi daripada Allah untuk kita seluruhnya adalah istimewa. Nah, dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyatakan, kalau sekiranya kamu benar-benar mencintai aku, kamu nak tunjuk dalam hidup kamu cinta aku, tunjuklah satu je, bukan 1000, bukan 2000, satu je. Fattabi'uni, aku nak kamu ikut. Dan aku janji Allah tak pernah dimungkirkan. Aku janji kepada kamu, yuhibbukumullah, akan aku tunjuk pula bagaimana aku cinta pada kamu dan bagaimana dosa kamu akan aku ampun. Masya Allah, Masya Allah. Agak-agak ikhwan, agak-agak untuk mendapat cinta Allah kepada kita, bolehkah kita mengikut Nabi Muhammad, kita sayang Nabi Muhammad dalam keadaan 40-50, 50-50, 70-30. Boleh. Kita ada isteri, bini kita tanya, abang sayang kat cik macam mana? Kita lebih kurang kalau peratus dia 45. 45 lagi 55 di mana? Dia kata Malaysia, mana nak tahu kan? Mana nak tahu? Kecil ni. Kita pula dia tengok bini kita serve, kita dia jaga rumah tangga, dia bagus, dia suri rumah tangga, rumah bersih, cantik, semua elok, makan apa minta, kadang-kadang tak minta pun dia masak. Bini kita boleh bagus. Satu hari kita duduk sembang dengan dia, tanya, Mina saya abang banyak mana? Dia kata ada 10%. 10%. Nanti nak bayar duit rumah dah 10%. 10% dia sayang kat abang. Lagi 90% di mana? Dia kata saja simpan kat orang lain. Kita rasa lepas itu kalau kita balik ajar, dia masak pun rasa macam makan pasir. Dua mulut tak boleh telan. Dia berduri habis. Kata abang awak makan sikit apa ni? Tengok muka dia, pinggan kita tu bukan penuh dengan ikan dengan lauk, penuh ayam matang. Mulai ambil dulu makan macam buah kacang. Tapi penuh ayam matang. Bila tahu dia sayang
Ikhwan, Allah nak bagi pada kita surga. Allah nak ampun dosa kita. Allah nak tutup pandangan kita daripada tengok neraka. Allah nak selamatkan kita daripada menjadi azab dalam neraka yang tidak ada makhluk boleh tahu. Allah minta satu saja, iman ini 100%. Kamu ikut Nabi Muhammad, ikut daripada hati 100%. Allah sebut dalam ayat ini, dalam Al-Ahzab 21. Ini semua ayat yang kita dah faham. Kita semua dah hafal ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di ujung tu, liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Mau cakap banyak ayat ni kalau kita terjemah cara kampung kita kan, seolah-olah Tuhan kata lain, tak mau cakap banyak. Seolah-olah, bukan dia punya bahasa macam tu, cakap bahasa kampung. Seolah-olah ayat ni dia jangan bagi satu penamat. Macam dia cakap senang, cakap banyak apa tak apa faham. Cakap begini senang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada faham? Yang ayat itu, yang dengar ayat ni orang Arab. Berarti kita ni bezalah, yang cakap ni mamak dengar ni Melayu. Tak tahu nak faham, tak faham. Mamak dia orang Melayu dia semua. Apa dia ni nak kata, tengok itu macam yang muka tak betul ni. Seolah-olah ayat tu macam setan. Macam ni senang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad ni aku hantar kepada apa sebagai rasul, dia sebagai contoh yang paling tinggi. Tak ada orang lebih tinggi daripada Muhammad, dan tak ada orang boleh sampai kepada kedudukan sama dengan Muhammad. Hampa semua main daripada aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampa semua main daripada Allah. Hampa semua akan balik kepada Allah. Kerana hampa nak balik bertemu pada Allah, aku nak beritahu satu benda. Kalau hampa nak balik kepada Allah, hampa ikut Muhammad. Dan Muhammad itu uswatun hasanah. Dia yang paling terbaik. Tak ada orang lebih baik daripada dia. Hampa nak semayang, hampa ikut dia. Hampa nak ada jiwa yang baik, hampa tengok dia. Hampa nak diri rumah tangga, hampa contoh dia. Ayat tadi Allah kata fattabi'uni, ikut Muhammad. Ayat ni pula Allah beritahu pasal apa ada kita tak boleh ikut oleh Nabi Muhammad, kerana dia uswatun hasanah. Allah jawab. Allah kata sikit, liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Itu pun kalau dalam hati apa ada ingat nak bertemu Allah. Yang betul, ada orang dia memandang akhirat ni sebagai satu tempat yang semua nak pergi, nak risau apa-apa. Dia pandang macam tu. Semua orang nak pergi. Jadi apa ke pening-pening kepala? Gokek dia lah. Boleh hutang-hutang, boleh sintak-sintak, boleh kayuh-kayuh. Mati biasa. Macam mati dengan tua lebih kurang. Semua orang muda kalau umur dia panjang jumpa tua, biasa. Takut nak jadi tua ni pasal apa? Semua akan jadi tua. Jadi lah dia time muda ni apa boleh buat supaya time tua tak buat tak melat. Betul? Nak pukul orang ke, nak karate orang ke, nak tipu orang ke, ada orang pandang akhirat macam tu. Allah kata liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Ada satu orang ni pula, dia pandang akhirat itu tempat yang paling takut. Nak kena berdiri, tak ada kasut, tak ada sehelai orang benang di badan, telanjang bulat. Bukan seorang manusia daripada Adam sampai yang paling akhir dalam dunia, manusia saja. Jin tak masuk lagi, menentang-menentang tak masuk lagi, malaikat-malaikat tak masuk lagi. Yang nak kena hisab manusia, jin dan binatang nak kena hisab. Gila kita nak berapa kata tragedi demi tragedi begitu banyak. Satu kawan kena hisab, satu orang nampak. Satu
satu orang kena panggil, satu orang boleh tengok, satu orang boleh menjerit, satu orang boleh nampak. Cukup lah. Dia macam-macam benda dihisap di hari akhirat. Tapi kita boleh simpulkan, hisap di hari akhirat itu beredar di atas dua benda. Soalan itu macam-macam, tapi semua soalan itu dia punya bumbung dia dua. Apa yang kita sembah ketika kita hidup di dunia? Siapa yang kita sembah? Soalan pertama. Saya ditanya, Marabuk, siapa dia yang telah kamu beri sifat rububiyah kepada dia? Yang kamu percaya dia boleh bagi mudarat, dia boleh bagi manfaat, dia boleh serta rezeki kamu, dia boleh bagi rezeki yang banyak. Siapa dia? Marabuk. Siapa dia yang ada sifat rububiyah ni? Soalan yang pertama. Tak pakai tangkai sangkut, tak sembah lain daripada Allah sangkut, tak sembah sama-sama manusia sangkut, tak dekat Allah pun dia minta, dekat kubur pun dia minta sangkut. Dan soalan yang kedua, dia kata, bagaimana cara kamu sembah? Dua hukum sah, dua benda sah. Dan dua inilah yang berada dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan. Muhammad datang nak bimbing kita bagaimana nak beriman, nak tauhid dan nak sembah. Maka Allah katakan dalam ayat tadi, siapa nak bangkit di hari akhirat dengan selamat, siapa nak bangkit di hari akhirat dengan aman, la buat kita. Muhammad adalah contoh untuk semua benda. Fattabi'un, ikutnya. Ayat-ayat macam ni, ikhwan, dia ujian Allah untuk kita. Pasal apa? Kita duduk dalam tengah-tengah dunia ni, ikhwan. Semua sayang Nabi Muhammad, tapi masa dia nak tunjuk dia cinta dekat Nabi Muhammad, dunia tidak akan berdiam diri. Sebab tengah-tengah dunia ni ada satu makhluk yang cukup jahat, nama dia Iblis. Dia musuh kita. Masa kita belum lahir, Nabi Muhammad pun tak kuat lagi. Adam saja ada. Allah beritahu dekat Adam, Iblis musuh kamu yang nyata, dan dia musuh anak cucu kamu yang nyata. Masa kita pun tak beranak lagi 1000 tahun yang silam. Adalah kita 2 tahun, 1000 tahun yang silam. Mak kita pun tak tahu yang mak kita lagi. Mak kita punya mak pun tak tahu lagi dengan tuknek ke apa yang dia tak tahu lagi 1000 tahun silam. Telah turun wahyu di muka bumi. Di Makkah turun wahyu, di Madinah turun wahyu bagi tahu alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Benda paling besar akan halang kamu beriman kepada Allah. Benda paling besar akan menghantui hati kamu, pemikiran kamu. Dia akan hasut kamu. Dia akan bagi satu gambar yang menakutkan kepada kamu. Kalau kamu tunjuk cinta kamu pada Allah dan Rasul, dia adalah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia musuh yang cukup terang. Innahu lakum aduwwun. Dia satu musuh mubin. Siapa tak nampak dia ada musuh ni, betul-betul buta punya orang. Seolah-olah ayat itu betul. Antum bayang juga anak-anak ibadah, kita duduk sembah, dia lari-lari dia sekok kita. Lepas tu dia beritahu tak nampak. Alamak. Kita kata, alamak, lagu ni punya besar kau dah tak nampak. Mata habis 2 tahun lah. Kalau Pulau Pinang dia kata, wah, jelas. Boleh dah kata. Buta. Tak boleh berik mata. Kalau aku ni besar, Zarah dah hang kendah tak apa, aku ni bapa hang. Anda dah aku ni Zarah, bapa hang. Aku boleh yang tak, aku macam peti batu dia dah. Kalau aku ni besar, kendah hang dah hak kata, aku ni ocean kecil, aku lagi besar daripada TV anda. Aku boleh tandang aku hang kata tak nampak. Apa punya buta. Seolah-olah itulah maksud dia. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia bukan musuh yang tersembunyi, dia terang.
Bani Adam, nescaya kamu akan kekal dan kamu akan jumpa kerajaan yang sebenar-benar. Maka satu. Dia kata sebagai ini lakuma minan nasirin. Aku tak paksa, aku bagi nasihat. Apa saja perasaan takut yang ada dalam diri kita, ikhwan, bila kita nak tunjukkan kita sayang pada Allah dan Rasul, ketahuilah dia dari syaitan. Dia bagi kita takut. Dia main-main kita nak infak harta kita, fikir apa baik anda pun dengan itu ya. Start lagi, orang yang tengok, dia panggil apa tak anda lagi, jangan. Daripada nak sedekah, jadi para dia kau. Tengok. Anda jaga berbaik anak beriman pada Allah ni, hang jaga berbaik. Hang ikut Nabi ni betul lah, tapi hang kena ingat, hang ikut Nabi ni, mak tuan tak faham lagi. Jadi kalau hang bertunjuk, hang ikut Nabi yang baca hati kat dia, dari diplomasi, pasal tu bahasa dia inilah kuma minal nasihin. Aku bagi nasihat, jangan. Aku tak paksa pun. Kata kita, kalau dalam diri kita ni iman kita 50-50, macam orang katakan dunia aku mau 50, akhirat aku mau 50. Kata kita rasa 50. Boleh rasa. Antum tengok, ada dalam Quran satu surah nama surah Mujadalah. Ambil ayatnya akhir. Ayatnya akhir surah Mujadalah. Dahsyat. Surah dahsyat. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata di antara cerita yang ada dalam surah Mujadalah, dia nak membongkarkan perang Badar. Apa yang berlaku dalam perang Badar. Saya tak baca ayat dia, Khobur. Di samping kita balik lagi yang betul di usaha opor tu ingat Khobur. Kalau aku tak pernah tengok mama ni bagi dia rumah lah. Ayat akhir surah Muda nak membongkarkan perang Badar, perasaan, kondisi para sahabat. Mereka sampai ke Madinah dalam bulan Ramadan, mereka duduk di Madinah tahun kedua, mereka puasa, punya seronok lah boleh hijrah, duduk dengan Nabi ini, Allahu Akbar, Allah yang Maha Tahu. Tiba-tiba Allah uji tengah-tengah berpuasa itu dengan perang Badar. Okey lagi, nanti kita baca hadis panjang bagaimana Nabi begitu nampak cemas nak berlakunya perang Badar. Satu, masuk Madinah, kedudukan di Madinah ni baru 2 tahun, tak kuat lagi. Yang kedua, ini puasa yang pertama ni, puasa Ramadan. Yang kedua, tak ramai orang kuat dah. Semua orang tua di mana yang darah tinggi, nak cari ni fighter tak ada. Khutul iman a'azahullah wa uhibbukum fillah. Dalam akhir Mujadalah tadi ni, di antara benda ayat itu nak cerita kepada kita ni, ya ikhwan, di antara orang mukmin hidup zaman Nabi Muhammad, macam mana dia sayang Nabi Muhammad itu 100%. Bila terjadi perang Badar, tentera Islam orang satu bab nak bertemu dengan tentera lebih besar satu bab. Tapi bab yang paling dahsyat dalam perang Badar, saudara nak lawan dengan saudara. Paling dahsyat. Kali dahsyat. Abang nak bertepuk paham dengan adik. Pak Melaka dengan ni dulu dia pernah jadi bos kita. Dari kita nak kena lawan, tengok muka dia, kena nampak Badar. Dia berlaku pada bila. Lebih dahsyat lagi, anak tengok bapak dia masuk tentera balik ke sana. Oh, apa yang berlaku kepada Ubadah bin Al-Jarrah. Ubaidillah, tahu macam tak tahu lah.
ipang kita balik toleh isap okok lah. Dia tengah asrul dia isap okok. Kita tu mengaji okok ni kira serabut lah. Kita saja pihak dilarang merokok, okok depan mata dia. Dia tengok dia baca tak. Cuma tak pelekat tandai dia je. Lemah pun. Kita kata tak ayah, kita kata ayah, tengok abang sokok. Abang ada balik sekali-sekala, takkan nak suruh pergi hotel. Rumah ada 4 bilik. Dia kata tidak hotel boleh tak? Tak kecil nanti kawan tu. Tapi, bisa sokok. Kalau dalam pengabadaan, balik sana main dengan sokok, okey lah. Ni, main ni, bapak main, bapak belah musyrikin, anak belah Islam. Lalu nak tarik pedang. Satu benda Allah kata dalam surah Mujadalah. Allah kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasuluhu walau kanu aba'uhum. Kamu tidak akan mendapati kalau dalam hati orang itu ada iman pada Allah, ada iman pada hari akhirat, dia akan kasih kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun yang menentang itu adalah bapaknya. Tragedi perang dalam. Abna'ahum. Walaupun yang menentang itu anak dia, ada anak lawan bapak. Au ikhwanahum, ataupun yang menentang itu saudara sekandung dia, abang, adik. Au ashiratahum, ataupun adik-beradik dia. Allah kata, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang sayang dekat Nabi 100% ni, 100% dia sayang dekat Nabi, dia sanggup rendah ujian yang cukup besar ni, mereka itulah orang yang telah Allah tulis dalam hati mereka iman. Masya Allah. Agama ni Nabi sebut dalam hadis, dia akan balik kepada dunia. Zaman tak sama, zaman Nabi, zaman kita tak sama. Tapi ada satu benda sama, apa dia? Agama ni dia akan balik pada sifat asal dia, iaitu gharib. Kita akan kena tempiah. Semua orang beragama, tapi kalau kita cuba beragama dengan 100%, hati kita ni seluruhnya kita beri kepada Allah dan Rasul. Kenapa ya kawan? Itulah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah Islam kita. Beriman pada Allah 100%, ikut Nabi Muhammad 100%. Itu tunjang syahadat. Tak dapat dinafikan. Itu tunjang syahadat. Kita percaya Nabi lebih daripada kita percaya orang lain. Itu dalam hadis. Nabi sebut tentang, Nabi sebut kepada kita, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Nabi Muhammad. Nabi kata sesungguhnya kitab yang paling benar, kalam yang paling benar adalah kalam Allah. Apa kita nak kata? Tak mana ayat Quran kita cuba nak ragukan. Kita nak guna apa kalau ayat Quran? Tak boleh. Nak guna dunia, nak guna sains, nak guna geografi, nak guna matematik, nak guna tamadun, nak guna perubahan dunia ni, nak tahu ayat Quran, tak boleh. Pasal yang paling benar adalah kalam Allah, dan Quran adalah kalam Allah. Dan Nabi kata wa khairul hadi, ataupun wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Nabi tamat. Nabi tamat. Pasal itu kita kena tanya, awak ambil dari mana? Tak mana nak rujuk. Yang awak cakap ni betul kan Nabi cakap? Dari mana? Apa bukti dia? Mana ayat kebenaran dia? Dua benar daripada benar. Dan ini kita punya ujian di akhirat. Kita akhir zaman ni tak diuji lah, bukan dari tubuh dah. Cuma diuji dari segi pemikiran, pandangan masyarakat. Pemikiran dan pandangan masyarakat. Betul ya? Satu je kita diuji. Tu pun kita punya sakit. La ilaha illallah. Rasa macam sakaratil maut, tapi tak maut lagi lah, cuma sakarat tu ada. Maut tak lagi lah lagi. Duk rasa apa?
nama agama 100 balik nikmat kita rasa pun 100 balik. Semua orang baca riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Sahabat-sahabat puapai, ustaz puapai, aku tinggal berhamba 2 benda yang takkan sesat selama-lamanya. Bahasa ni tak payah dijumpa di luar bahasa dan pustaka. Bahasa ni terjemah orang Melayu boleh faham. Boleh faham ya. Aku tinggal berhamba 2 benda. Lepas tu Nabi tak selesai kata tu. Nabi kata kamu tak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan 2 benda. Kamu tak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan 2 benda. Kitab Allah, Quran, Sunnah. Esok sampai di hari akhirat, kalau kita ditanya di hari akhirat, bukankah Nabi yang sudah kata, bukankah utusan Allah dah kata, berpegang dengan kalam Allah dan sunnah dia, kamu masih hidup pegang dengan apa? Ya, itu belum tanya dosa kita buat. Kita nyentuh je. Pasal itu berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pegang satu pemimpin di hari akhirat, dia letak, dia soal, bukankah aku dah kata kepimpinan yang paling baik adalah Rasulullah? Hang masa jadi pemimpin, hang pimpin ikut siapa? Orang utama kata bungkui, selalu tepung dia bungkui, orang kena bungkui. Kita nak beritahu apa? Lepas tu diberi maklum kepada kita di hari akhirat, bukankah Quran telah turun dan Quran menceritakan orang sebelum daripada kamu, mereka ikut Muhammad, mereka diuji oleh Allah, dan kamu tak mau kena uji. Bungkus lagi sekali. Kamu bacakah ayat Mujadalah tu? Bacakah surah Mujadalah tu? Bacakah cerita perang Badar? Bacakah cerita perang Uhud? Apa jadi dalam perang Uhud? Nabi kata duduk atas bukit ni. Bila orang-orang jadi aman duduk atas bukit itu, merasakan kondisi itu aman. Mereka rasa aman. Bukan mereka nak melanggar perintah Nabi, mereka menaksirkan aman. Berumum kata mereka turun, sebahagian tak turun, sebahagian turun. Sedangkan Nabi belum lagi apa-apa arahan. Mereka sendiri taksir aman. Turun tu Allah tarbiyah dengan kekalahan dalam perang Uhud. Sekali aja seumur hidup sahabat langgar satu perintah, Allah tarbiyah mereka. Berapa kali kita langgar perintah Allah dalam hidup, lepas tu kita mengharapkan Allah akan rahmati hidup. Nabi ini di akhir zaman duduk tak mana tak tahu. Di akhir zaman ini Nabi duduk tak mana tak tahu. Sunnah Nabi ini duduk tak mana tak tahu. Tak tahu. Wahyu daripada langit turun, Nabi nak jawab satu soalan, Nabi tak berani jawab. Orang hari ni ikhwan boleh cerita pasal roh di tak mana, hanya main-main. Dia cabut, dia keluar ke mana, dia masuk, dia main ke mana, lepas tu roh tu di tak mana. Oh, jangan main-main. Roh tu boleh terbang dia sampai langit, patah balik, macam Superman pula jadi roh tu. Oh, jangan main. Kasar lagi Pak Amir, kasar naik atas lagi, boleh bagi roh main. Apa kata baca sikit ke, roh main. Boleh tanya kat dia ni, dalam kubur tadi malaikat tanya ada mana, dia boleh cerita, boleh buat satu rakaman. Roh tak nampak, suara dia keluar. Nabi Al-Isra cerita, yas'alunaka 'anil ruh. Dia bertanya dekat kau Muhammad tentang roh. Allah kata, qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Selagi Tuhan tak beritahu, aku tak tahu, kerana dia urusan Tuhan. Siapa jawab begitu? Nabi. Tadi kita katalah tak ada manusia lebih mulia daripada Nabi. Orang hari ini boleh cerita satu benda yang Nabi tak tahu. Satu benda Nabi tak pernah cerita. Dia kata kita malam 40 orang balik tu atas alam-alam, duduk tengok anak cucu buat apa malam Jumaat.
katakan Nabi ni duduk tak mana, tak tahu ikhwan. Tak tahu dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi muamalah, dari segi syariat, dari segi akhlak. Sunnah Nabi ni duduk tak mana, tak tahu. Tak tahu. Karena itu ikhwan, ayat yang kita baca ini dia bawa satu, dia kembalikan kita punya pemikiran untuk dapat halawatan iman. Mana yang iman? Nabi kata pada Umar dalam hadis Bukhari daripada Abdullah bin Hisham, kata Umar, kau kena sayang aku lebih daripada kau sayang diri kau. Umar kata begitu ke ya Rasulullah? Ya Nabi. Dan Umar cakap dia. Umar kata kalau sekarang Rasulullah lebih saya sayang daripada diri saya. Nabi kata al-anu ya Umar. Kalau al-anu ya Umar, beginilah cara beriman wahai Umar. Sayang Nabi lebih daripada diri kita. Kita jagalah diri kita. Tapi sunnah Nabi, agama Allah tu seperti kata Abu Bakar, al-usul Islam wa al-hayy. Adakah Islam ni akan jatuh ke tanah dari lemah sedangkan aku masih hidup? Tak. Aku tak akan biar dia terjadi. Lepas itu Umar ketika tawaf di Kaabah kan, hadis Bukhari yang tunggu semua tahu. Apa Umar kata dekat Hajar Aswad? Umar kata hamba tu. Kita berani juga tu, kita jumpa batu lebih parik pun ayo. Ni boleh berubah. Ganda boleh berubah. Batu duduk dalam parit. Kita punya sanjung batu tu cuci lah. Dia mobil kilat sikit. Kita mana yang warning depan dengan kita. Umar tengok Hajar Aswad dikaitkan dengan Nabi. Umar kata innaka hajar. Adalah batu. Kalau bukan kerana mata aku tengok Nabi kucuk, aku takkan kucuk. Dia kata macam tu. Kita sepatutnya kata macam tu. Kita sepatutnya belajar daripada bahasa Umar. Kalau orang berumai satu benda pada kita, kita akan tanya apa ni? Nabi tak buat. Demi Allah, kalau Nabi tak buat, aku tak teringin apa. Kalau Nabi buat, aku nanti buat. Kalau Nabi tak buat, aku tak buat. Ayo kita tahan cakap kasar. Kasar apa kasar? Itulah Umar cakap. Dia kata Umar mana? Dia tanya Umar mana, maknanya boleh maghrib tak pernah main dalam ulang. Dia tanya Umar mana kita. Pasal itu dia pun boleh rasa apa kita tak rasa. Nabi kata dalam hadis Abi Hurairah yang disebut dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata tak beriman satu orang sampai aku lebih dia kasih daripada bapa dia, daripada anak dia dan manusia seluruhnya. Nanti mula. Atau 70% kan 100% dia. 100%. Bukan penyanyi 90-an buat lagu Mas Hidayu. Dia kata cintaku 100%. Aku balik memang dengar lagu itu. Cinta saja main gitar bawah pohon bambu. Cintaku 100%. Cinta apa? Cinta tak Cina. Tak ada apa. Kalau kita cinta sama kita pun 100%. Ini kita terbaca kita punya, kita dah melawak kawan-kawan dia terbaca kita punya WhatsApp ni kan, kita kata okay I love you, kawan kita kerja dan kita melawak, dia kata kau kepala tengok okay I love you, dia nak rebut ikan, dia rebut handphone. Dia main, dia kembang habis dah dengan tengkok bulu hormon dengan tai telinga bakat kedua betapa dia jadi satu macam kembang. Kira suami balik ni ayam teh pun tak ada, kalau laki minta teh pun dah sedar-sedar masuk ambil. Ni apa ni? Love you ni apa ni? Kata-kata apa? Ni aku balik pernah tak? Siapa dia? Oh, rupanya duk kerja overtime. Ni cerita. Ni duk tak siapa ni? Apa ni? Sejak nak main GST hanya di luar ni pasal apa? Ini pasal apa? Tunjuk handphone kena apa itu dia tunjuk ni okay I love you, kita kata tu member aku, tu kawan aku suka melawak aku dengan dia kawan dengan dia tak boleh terima kalau kita sayang dia, kita sayang orang lain, dia tak boleh terima, dia tak boleh terima.
badan hancur ke, mata terlebih, mata orang lain 2, mata lelaki dia 3, tak apa dia terima, dia terima. Main lelaki metalik macam mana pun dia terima, tapi satu dia tak boleh terima. Tapi lagi situ yang tu kalau cerita kat dia toriak dia masuk tukang dia orang. Pasal apa? Benda ni benda yang betul. Pasal apa ya kawan? Pasal manusia tidak boleh menerima cinta dari luar. Bagaimana kita nak bagi cinta yang tak sepenuhnya kepada Nabi, dan kita mengharapkan balasan ikut Nabi sampai ke syurga? Tuhan nak bagi syurga kepada kita? Tuhan nak bagi syurga kepada kita? Dalam surah Mujadalah tadi Allah Ta'ala cerita apa orang lawan ni. Allah kata wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Aku bagi syurga kepada mereka. Pasal dalam hati mereka lebih utama Nabi daripada adik-beradik dan bapa dan anak sendiri. Syurga kepada mereka. Risiko itu mereka pula. Allah kata radhiyallahu anhu wa radu anhu. Nampaknya kata Allah, mereka redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Mereka mesti sayang Nabi, mereka kenal beriman kepada Allah, mereka redha dengan ketentuan Allah. Wa radu anhu. Allah kata aku paling redha mereka, aku redha dengan mereka. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ala ketahuilah kata Allah, inna hizballahi humul muflihun. Hanya orang yang duduk pada golongan Allah saja akan rasa menang dunia dan akhirat. Masya Allah. Sebenarnya cerita macam ni tak payah cerita lama-lama. Sebenarnya sebelum Bang Isyak mau berhenti, tak payah tunggu kaki lima, tak payah tunggu sampai peluh turun, sampai pokok lapang, pokok nasi tomato, tak payah. Dia tak payah begitu. Tetapi kadang-kadang kita nak memberi satu benda bagi orang nampak, satu huraian kita bagi. Dalam hadis Bukhari Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi kata ada 3 benda. Siapa usahakan 3 benda bermati-matian, Allah campak dalam diri dia halawatul iman, manisnya iman. Nombor 1 Nabi sebut apa dia? Nabi kata satu orang itu dia dalam diri dia an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia kena usaha Allah dan Rasul lebih dia kasih, lebih dia tunjuk kasih daripada segala-galanya.